Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita sambung lagi malam ini daripada kitab Hasyiah Syarqawi Alal Hudhudi. Semalam kita sampai pada kata muhasyi qauluhu walam yumathilu lis-sifati nafsiyati ila akhirih. Kita tengok pada syarah Syekh Hudhudi kat luar ni. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Walam saya kata muhasyi rahimahullahu ta'ala walam yumathilu lis-sifati an-nafsiyati min sifatihi ta'ala illa bil wujudi. Walam yumathilu lis-sifati an-nafsiyati min sifatihi ta'ala illa bil wujudi, dan tidak membuat misal oleh mereka para ulama ahli kalam bagi sifat nafsiyah daripada segala sifat-sifat Allah kecuali dengan sifat wujud. Jadi contoh yang mereka buat bagi sifat nafsiyah ialah sifat wujud sajalah. Okay. Kemudian katanya, kata muhasyi Syekh Syarqawi rahimahullah, qauluhu wa lam yumathilu lis-sifatin nafsiyati, dan mereka para ulama tidak membuat contoh bagi sifat nafsiyah hak nisbah bagi Tuhan kecuali sifat wujud sahaja. Kenapa? Li'adami qiyamid dalili ala anna ghairaha sifatun nafsiyatun, kerana tidak ada dalil, tidak berdiri dalil, tidak ada dalil menunjukkan bahawa selain daripada itu, selain daripada sifat wujud tersebut, anna ghairaha, selain daripada sifat wujud itu ada sifat nafsiyatun, selain daripada ada sifat nafsiyah. Nampak tak? Jadi kerana tidak ada dalil lah, maka para ulama yaqifu inda an-nassi, mereka berhenti pada nas, tauqifiyah. Di sisi ahli sunnah, bahawa nama-nama Tuhan dan sifat Tuhan ialah tauqifiyah. Maka mereka tidak akan sebutlah. Sebab apa? Sebab tak ada dalil. Mereka para ulama berhenti pada dalil. Kalau tidak ada dalil, mereka tak akan sebut. Okay. Wa sayati ma fi ada al-mukhalafati minas sifati nafsiyati. Lagi akan datang ma fi, bukan fi ada, fi addi. Wa sayati ma fi addi, dan lagi akan datang barang yang akan disebut berkaitan fi addil mukhalafah, pada membilangkan mukhalafah daripada sifat nafsiyah. Jadi adakah ada satu masalah, iaitu berkaitan dengan sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Adakah mukhalafah itu sifat nafsiyah bagi Tuhan? Maknanya hakikat ketuhanan tu mesti bersalahan.
Adakah mukhalafah itu termasuk daripada sifat nafsiyah bagi diri zat Allah Subhanahu wa taala? Wa sayati, lagi akan datang. Dia akan sebutlah nanti. Okay. Jadi benda itu ada perbincangan yang akan disebut nanti. Qauluhu min sifatihi. Sifat nafsiyah daripada sifat-sifat Tuhan. Allati hiya, yang mana allati hiya ba'du sifatihi mutlaqan, yang mana sifat nafsiyah itu ialah sebahagian daripada sifat Allah Ta'ala secara mutlak. Walaysal muradu annaha ba'du sifatihi an-nafsiyah. Bukan maksudnya bahawa wujud itu sebahagian daripada sifat nafsiyah. Jadi sifatihi ni daripada sifatnya, iaitu sifat-sifat Tuhan yang secara umum. Banyak lagi tu. Ma'aninya, salbiyahnya, maknawiyahnya itu. Jadi sifat nafsiyah itu sebahagian. Wujud itu satu daripada sifat-sifat Tuhan yang mana wujud itu sifat nafsiyah. Bukan maksudnya wujud itu sebahagian daripada sifat-sifat Tuhan yang nafsiyah. Maknanya sifat nafsiyah Tuhan ni banyak, wujud tu salah satu. Bukan itu maksudnya. Walaysal muradu annaha ba'du sifatihi an-nafsiyati liqtidaihi, kerana memberi faham anna lahu ta'ala sifatin nafsiyatan kathiratan, bahawa bagi Tuhan ada sifat-sifat nafsiyah yang banyak. Sifatin jadi isi anna muakhar. Anna lahu sifatin nafsiyatan kathiratan. Bahawa ada bagi Tuhan itu sifat-sifat nafsiyah yang banyak. Walam yumathilu, dan para ulama ahli kalam tidak membuat misal, tidak mendatangkan misal minha, daripada sifat-sifat itu, sifat nafsiyah itu, illa bil wujud, kecuali dengan sifat wujud. Okay. Wa huwa fasidun. Tengok sini. Dia kata ini fasid kenapa? Ini tak kena kerana lima yalzamu alaihi min tarakkubi dzatil aliyati, kerana fasidnya tersebut kerana lazim daripada itu tarakkub, tersusun zat-zat Allah Subhanahu wa taala. Okey. Kenapa mereka tidak datangkan gitu? Mana ni illah mana ni? Wa huwa fasidun wa laysal murad annaha ba'du sifatihi ta'ala. Bahawa wujud itu sebahagian daripada sifat-sifat Tuhan yang nafsiyah. Maka dia memberi faham bahawa Tuhan tu ada sifat nafsiyah lain lagi. Dan mereka para ulama tidak mendatangkan misal kecuali dengan wujud saja. Jadi Tuhan ada sifat-sifat nafsiyah lagi, betul ke Tuhan ada sifat-sifat nafsiyah lain? Wa huwa fasidun. Jadi itu tak betul. Tak kena, batil. Tak betul lah bahawa di sana ada sifat-sifat nafsiyah selain daripada wujud. Makna sifat nafsiyah Tuhan tu banyak. Wa huwa fasidun. Tak betul, kenapa? Lima yalzamu alaihi min tarakkubi dzatil aliyah. Kerana lazim di atas pandang perkataan itu bahawa tersusun zat Tuhan yang maha tinggi. Bila kita kata sifat nafsiyah Allah itu banyak, bukan wujud saja banyak, maka akan melazimkan bahawa zat Tuhan itu tersusun. Kok mana itu? Wa dzalika annas-sifatan nafsiyata. Ni dia hurai, dia syarah kepada dia terangkan kepada hujah tadi. Dia kata lazim bawa kepada tersusun zat Tuhan. Bagaimana? Wa dzalika annas-sifatan nafsiyata, bahawa sesungguhnya sifat nafsiyah itu hiyallati la tu'qalu dzatu illa la tu'qalu dzat, iaitu sifat yang tak boleh ta'akkul adanya zat. Ai la tujadu kharijan, yang tak akan wujud pada lahiriah, pada luaran, pada lahir itu. Illa biha, kecuali dengannya. Dengan ada sifat itu. Sesuatu itu wujudnya fil kharij, lazim bahawa adanya sifat wujud.
Kama marra, sebagaimana telah lalu. Maka falau ta'addadat, kalaulah berbilang sifatun nafsiyatun, kalau sifat nafsiyah itu berbilang, lam yakhlu, maka fafihi maka ada tafsil. Lam yakhlu, imma antakuma, sama ada berdirinya antakuma as-sifatu, bahawa berdirinya sifat bidzati duf'atan, sekaligus. Jadi kalau pada diri Tuhan itu ada banyak sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah Tuhan banyak. Maka andaian yang pertama, sifat nafsiyah itu ada pada diri Tuhan tu sekaligus. Duf'atan, ada sekaligus. Andaikan ada 2, 3 tak. 3 tu ada serentak sekaligus. Au ala tertib, andai yang kedua, dia berada secara tertib. Hak ni dulu, lepas tu hak lain pula, hak tu lain pula. Maka, fa'in qamat biha murattabatan, dia ambil andai yang kedua dulu. Ala tertib. Ala tertib. Ini dipanggil lafun wa nashrun musyawwash. Lafun wa nashrun musyawwash. Mana susun yang tak ikut tertib. Tadi dia kata duf'atan wahidah kan. Dia bilang duf'atan wahidah. Ni sebut nombor 1. Lepas itu ala tertib. Tapi bila susun, dia sebut hak nombor 2 dulu. Dia panggil lafun wa nashrun musyawwash. Susun dan apa nama ni, kalau bahasa terjemah betul, lipat. Lafun lipat, wa nashrun teba, buka balik. Makna dia sebut an yadhkura asya'a an yadhkura al-asya'a wa yadhkura ba'dahu ghaira murattabin, atau ala ghairi tartibihil awal, menyebut banyak perkara, kemudian dia jebut kali kedua itu tidak mengikut susunan yang pertama. Itu lafun wa nashrun musyawwash. Kalau lafun wa nashrun murattab, itu ikut susun. Satu, dia berkata perkara tersebut ialah A, B, C, D. Lepas tu dia ulang balik, ada pun A, ada pun B. Disusun ikut tertib, panggil lafun wa nashrun murattab. Ini musyawwash. Okey. Kembali balik. Dia kata sama ada berdiri sifat pada zat sekaligus atau secara ikut tertib. Fa in qamat biha murattabatan, kalau berdiri sifat pada zat secara ikut tertib. Makna satu. Apa lazim? Lazima annama adal al-ula, maka lazimlah sifat yang selain pertama laisa sifatan nafsiyatan, maka lazimlah sifat hak selain daripada mula-mula tu bukan sifat nafsiyah. Kenapa? Liwujudi zat bi ghairiha, kerana zat boleh wujud tanpa dirinya. Katakanlah tak, sifat itu ambil 3, A, B dan C. Sifat nafsiyah belaka. Katakanlah sifat nafsiyah Tuhan tu banyak. Andaian sama ada sekaligus atau ada secara berturut. Kalau ada berturut, makna hak ni duduk dulu, lepas tu baru mari B. Maka masa A duduk tu B tak ada lagi, maka B bukan nafsiyah dia lah. Sebab nafsiyah ni benda yang tak boleh nak tasawur zat kecuali kena ada dia. Sekarang ni boleh tasawur bahawa tidak ada B dan C. A ada, B dan C tak ada. Maka lazima annama adal ula laisa sifatan nafsiyatan liwujudi dzati bi ghairiha, kerana adanya zat tanpa sifat tersebut. Bi ghairiha wa huwa al-ula allati qamat biha, iaitu sifat pertama yang berdiri padanya. Awalan, pada mula-mula. Wa in qamat, anda yang kedua pula. Wa in qamat biha duf'atan, kalau berdiri ada sifat nafsiyah pada zat itu sekaligus. Duf'atan ay duf'atan wahidah. Maka lam yasduq
ala kulli sifatin, maka tidak benarlah, tidak kenalah kita kata bahawa atas setiap sifat, kita kata pada atas setiap sifat itu anna dzata lam tujad illa biha, bahawa zat itu tidak akan wujud kecuali dengannya, dengan ada sifat tersebut. Kecuali dengan ada sifat tersebut, kulli sifatin tu. Liwujudiha hina idzin biha wa bighairiha. Kerana ketika itu wujudnya, wujudi zat itu hina idzin biha, wujudnya itu dengannya, dengan sifat yang kulli sifatin wa bighairiha, dan sifat baki hak lain. Apa dak ni? Tengok molek ni. Tengok molek ni. Katakanlah sifat ni, andaian kedua, dia sifat nafsiyah ni sekaligus ada. Okey, maknanya ketiga-tiga A, B dan C ni ialah sifat nafsiyah yang ada pada diri Tuhan sekaligus. Okey, bila begitu, lam yasduq ala kulli sifati, maka tidak benarlah dan tidak kenalah kita kata pada setiap sifat itu bahawa dia itu sifat nafsiyah. Apa tadi sifat nafsiyah? Sifat hiyallati lam tujadu zat illa biha. Sifat yang mana tak boleh ada zat kecuali dengannya. Zat tu takkan ada kecuali dengan dia. Okey, bila kata A ni sifat nafsiyah, maka kalau ada A, betul tak kalau andaian bahawa Allah tu ada banyak sifat nafsiyah, maka bila begitu A ni kita tak boleh nak kata sifat nafsiyah. Sebab apa? Sebab takrif sifat nafsiyah tu tak kena pada dia. Apa takrif dia? Anna zat lam tujad illa biha. Bahawa zat ini takkan ada kecuali dengan adanya A. Betul ke zat ni takkan ada kecuali dengan ada A? Tak. Zat ni takkan ada kecuali dengan adanya A, B dan C. Makna ada A saja tu tidak cukup. Faham tak? Takkan wujud zat kecuali ada A. Betul ke? Kalau tengok pada takrif tak betul lah. Takkan jadilah takrif sifat nafsiyah. Kerana di sini dalam hal keadaan ini bahawa zat itu takkan wujud bukan dengan sebab tak ada A saja, tapi tak ada A dan selain daripada A, B dan C. Sebab tu dia kata lam yasduq ala kulli, atas setiap. Kul kan kul majmu' ni. Kul jami', mana kulli fardin. Kulli fardin. Setiap satu. Maka setiap sifat itu tidak betul lah atas setiap sifat itu bahawa zat itu tidak akan wujud kecuali dengannya. Kerana apa? Kerana wujudnya zat ketika itu dengan sifat itu dan sifat lain. Zat ini nak wujud kerana kena ada A, kena ada B, kena ada C. Maka bila kita kata sifat nafsiyah, tak betul lah. Sebab apa? Apa takrif sifat nafsiyah? Sifat yang tidak akan wujud zat kecuali dengan dia. Sekarang ni wujud zat kerana dengan dia ke? Bukan. Bukan dengan dia saja. Tu makna tak kena tu. Maka fayata'ayyanu an takuna dhatu hina idzin kabatan, maka lazimlah ketika itu, tertentulah, jadi mestilah ketika itu zat tu tersusun. Bila gitu zat tu tersusun lah. Zat ni tersusun daripada sifat nafsiyah A, B dan C. Banyak dah tu sifat tu. Tersusun orang panggil. Nampak agak boleh faham lah sebab ni halus sikit ni. Dia kata, maka tertentulah bahawa zat itu tersusun min ajza'in, daripada juzuk-juzuk, bihaitsu yaqumu bikulli juz'in, sekira-kira berdiri pada setiap juzuk, yaqumu bikulli juz'in sifatun nafsiyatun min tilka sifat, berdirinya sifat nafsiyah daripada sifat-sifat tersebut, la yujadu illa biha, yang mana tidak akan wujud kecuali dengannya. Makna lazim bila begitu zat itu tersusun daripada juzuk-juzuk pula, yang mana setiap juzuk tu dia ada sifat nafsiyah dia, baru kena dengan istilah sifat nafsiyah.
Jadi juzuk ni ada sifat nafsiyah dia. Juzuk ni sifat nafsiyah dia. Juzuk ni sifat nafsiyah dia. Ya. Bila begitu wala yakhfa fasaduhu, maka tidak tersembunyi lagi fasadnya, batilnya, tak betulnya andaian itu. Kerana itu dia kata sifat nafsiyah itu satu saja nisbah Tuhan. Okey. Fal qidamu, adapun qidam. Ni masuk kat mana dah ni? Salbiyah sini dah. Kita baca luar balik. Kata Syarih rahimahullahu taala, wasifatus salbiyatu, dan bermula sifat salbiyah itu hiyal khamsul lati dzakaraha asy-syaikhu ba'dal wujudi, iaitulah 5 yang disebut oleh tuan syekh kita Syekh Sanusi selepas daripada sifat wujud. Qidam sampai ke akhir itulah, sampai ke 5 sifat salbiyah itu. Fal qidamu, apa erti qidam? Ibaratun an nafyil adamis sabiqi, ibarat daripada nafi, yakni ternafi adam sabiq, ternafi ketiadaan yang mendahului, adam yang mendahului, lil wujudi, yang mendahului wujud. Wal baqa'u, dan baqa' pula, sifat baqa' pula, ibaratun an nafyil adamil lahiqi, ibarat daripada menafikan adam lahiq, ketiadaan yang mendatang lepas daripada wujud, al-lahiqi lil wujud. Wal mukhalafatu, dan mukhalafah pula ibaratun an nafyil mumatsalah lil hawadith, iaitu ibarat daripada ternafinya persamaan bagi makhluk, menyamai makhluk, ternafi menyamai makhluk. Wal qiyamu bin nafsi, dan berdiri dengan sendiri itu ibaratun an nafyil iftiqari ila al mahal wal mukhassis, ibarat daripada ternafinya berhajat kepada tempat, yakni zat, dan juga mukhassis, pencipta. Wal wahdaniyatu, dan bermula wahdaniyah itu ibaratun an nafi ta'addudi, ibarat daripada ternafinya berbilang fi dzati, pada zat, was sifati, pada sifat, wal af'ali. Wa kullu hadhihi al manfiyatu, dan setiap daripada perkara yang dinafikan ini la taliqu billahi jalla wa azza, tidak layak dengan Allah Ta'ala yang maha agung, yang maha tinggi. Li'annaha muhalatun, kerana kesemuanya itu mustahil fi haqqihi, pada hak Tuhan. Ya. Wa ma'na salbiyatin, dan makna salbiyah itu nafyiyatin. Nanti kita baca balik dalam. Kata Muhasyir rahimahullah, fal qidamu, bermula qidam, ibaratun, ialah ibarat, ai mu'abbarun bihi, ibarat ni maksud yang ditakbirkan dengannya, bukan diri ibarat, kerana diri ibarat itu ayat perkataan. Jadi sifat tu bukan perkataan. Sifat itu ialah apa yang ditunjuk dan didalalahkan, ditunjukkan oleh perkataan dan kalimah itu. Itu sebab dia kata ibaratun ay mu'abbarun bihi. Wa taqaddama, dan telah terdahulu ma fi mithli dhalika minal musamahah, apa yang ada pada seumpama demikian itu daripada musamahah. Jadi takbir dengan ibaratun itu fihi tasamu, makna kira mudahlah. Ambil kira mudah. Kalau kita ikut secara detail teliti, tak berapa kemas, tak berapa perkataan dan ibarat tu tak kemas lah, tapi musamahah lah, kerana senang faham. Wal muradu bin nafi, yang dimaksudkan dengan nafi fi kalamihi al-intifa'u, sama jugalah ni. Ni semua dah kita sebut dah ni. Wa taqaddama, dan telah terdahulu ma fi ta'rifil qidami, apa yang telah terdahulu pada ta'rif qidam wal baqa' minal munaqasha, daripada perbincangan. Ta'rif qidam baqa' tu sebelum ni sebut dah, pada menyebut sifat salbiyah itulah. Okay. Qauluhu wal mukhalafatu, kataan Muhasyir rahimahullah,
dan bermula mukhalafah. Ja'alaha, ni panjang ni. Panjang malam ni, kalau kita nak sambung ni takut tak sempat lah. Jadi, sikit je baca tu. Kita nak. Okay. Ja'ala ba'duhum. Jadi berarti situlah. Azan pun dah azan dah. Soalan pun tak ada ni. Soalan. Kalau nak tanya boleh. Boleh nak tanya. Tak ada masalah boleh tanya. Kalau ada perbincangan ke boleh bincangkan, boleh tanya. Untuk malam ni sekadar kat sini sajalah. InsyaAllah kita akan sambung pada kesempatan yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.